Enggak perlu. Nah, Enggak perlu. ya. Tadi ya. Mana? Tadi kita solat luar ni. Oh, gitu. Letak tengah ke apa? Comel sikit. Kamera. Letak tengah. Betul tak? Tak payah guna. Ada. Masa dia tunggu makan ke nak balik? Ya ada makan ke apa? Makan ke? Makan apa? Makan tak tahu apa. Tengok Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf wajib taubat daripada dosa. Wajib taubat daripada dosa tu dengan bersegera. Muka surat 19. Kitab Jawi muka surat 19
baris yang ke 7 dibilangkan daripada bawah. Tu untuk kitab Jawi, muka surat 19, baris yang ke-7 dibilangkan daripada bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf taubat daripada segala dosa. Wajib taubat daripada segala dosa tu dengan bersegera. Kata wajib taubat daripada segala dosa dengan bersegera, dan jika dosa kecil sekalipun, yakni wajib taubat dengan segera. Baik, pada malam ini kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid, di mana perbicaraan kita pada malam ini membicarakan berkaitan dengan taubah. Sebelum masuk kepada bab sam'iyah yang seterusnya, iaitulah berkaitan dengan kematian, azab kubur dan lain-lain daripadanya, maka sebelum daripada mati, maka pengarang kita Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani membicarakan berkaitan dengan taubah sebelum daripada kita meninggal dunia. Yang mana taubah ini merupakan satu perkara yang menjadi satu kewajipan kepada kita. Sebagaimana kita maklum, kita manusia ini bila dikatakan insan, manusia, maka tidak lepaslah kita daripada salah dan juga silap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, tiap-tiap daripada manusia, tiap-tiap daripada anak Adam itu, mereka tu khata'un, ada melakukan salah, ada melakukan silap. Maka dah begitu, wa khairu khata'in at-tawwabun, maka sebaik-baik mereka hak melakukan salah, jatuh dalam silap, sebaik-baik daripada kalangan mereka tu pula ialah daripada golongan-golongan puak-puak yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh yang demikianlah, oleh kerana kita ni tak lepas, tak lekang daripada salah dan silap, maka disyarakkan pula kepada kita supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana menjadi keyakinan kita dah. Rukun iman di antaranya percaya kepada hari kiamat. Maka setengah daripada perkara-perkara yang masuk di bawah kata perkara yang kita percaya, iaitulah percaya kepada adanya hari kiamat, masuk juga iaitulah berkaitan dengan perihal di padang mahsyar, adanya soal, adanya hari hisab, adanya hari perhitungan, yaumul hisab, adanya hari perhitungan di sana. Maka di sana akan dihimpunkan segala umat Nabi, daripada Nabi Adam alaihi salam hinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akan dipersoal, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kelakuan-kelakuan ketika mana kita berada di atas dunia. Maka oleh yang demikian,
Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya kalau buat silap ataupun seseorang yang melakukan derhaka maksiat pada Allah, janjiannya maka diazab di akhirat. Siapa yang melakukan amal, maka pada ketika itu kebaikan baginya, dibalasnya syurga. Lalu tu dihitung mana yang berat misalnya. Kalaulah berat amal baik, maka syurga. Kalau berat amal jahat, maka neraka, na'udzubillah. Maka pada ketika itu sengsaralah bagi mereka yang ditimbangkan amal dia, tapi beratnya balik sebelah kejahatan, wali'azubillah. Maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara demikian. Minta Allah taala jauh. Maka itu ialah satu keyakinan, satu benda yang mesti kita tempuh pada satu ketika. Maka sebelum daripada kita tempuh perkara tersebut, kita nak biar berjaya. Maka nak berjaya di akhirat tersebut, anak kuncinya iaitulah taubah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah, hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan nescaya kamu berjaya. Bertaubat pada Allah. Allah Ta'ala perintah kepada kita, Allah Ta'ala suruh kepada kita supaya kita bertaubat kepada Dia. Ada salah, ada silap, ialah nama manusia. Nama lagi kita tu insan yang tidak lepas daripada salah dan silap. Lalu tu Allah Ta'ala perintah pula kepada kita yang menjadi satu ibadah, iaitulah taubat kepada Allah. Siapa yang bertaubat, la'allakum tuflihun, Allah Ta'ala kata nescaya mudah-mudahan dia tu ialah golongan yang berjaya. Maka bila janji tu daripada Allah, maknanya mesti berjaya. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat tu ialah anak kunci bagi beruntung ataupun berjaya pada hari akhirat. Itu anak kunci dia. Umpama kita nak masuk di dalam surau, nak masuk ke dalam rumah kita, tiba-tiba kuncinya hilang, spare pun tak ada, tak buat, duduk dalam rumah tu, oh tak boleh nak masuk kita dalam rumah. Anak kunci tak ada, pintu terkunci. Anak naik kot mana? Anak masuk melalui hak mana? Dah kunci hilang, spare pun tak ada misalnya, hak kopi anak kunci pun tiada, tak boleh masuk. Itu penting anak kunci. Maka kunci, anak kunci bagi berjaya akhirat, taubat kepada Allah. Tu anak kunci nak berjaya akhirat ialah taubah. Yang mana taubah ni hukumnya wajib, satu ibadah yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Tu ibadah. Sebagaimana sembahyang lah, sebagaimana puasa, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka taubat salah satu daripada ibadah. Allah Ta'ala nak bagi pengupah, Allah Ta'ala nak bagi ganjaran kepada mereka yang bertaubah. Dahlah kita buat salah, kemudian taubat pada Allah, minta maaf ke dia, dia beri pahala pula, dia bagi ganjaran pula. Kita buat salah, tapi diberi ganjaran pahala pengupah bagi mereka hak minta maaf dengan dia.
Hak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata pengarang rahimahullahu taala, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mereka hak ditekankan oleh agama lah. Itu panggil mukallaf. Mereka yang sampai umur, yang berakal, tidak gila. Maknanya sudah sampai umur. Bukan kata maknanya dia tu belum balik lagi dah. Cukup dah syarat-syarat. Hak kita belajar dulu-dulu. Apa maksud mukallaf? Apakah syarat yang nak dikatakan mukallaf? Jadi manakala seseorang tu ialah mukallaf, wajib ke atas dia, tiap-tiap orang yang mukallaf wajib taubah. Wajib bertaubat pada Allah. Wajib taubah daripada dosa. Itu hukumnya wajib. Ijma' ulama, taubah hukumnya wajib. Taubah daripada dosa. Kemudian taubah daripada dosa tu hukumnya wajib. Wajib taubat tu pula dengan bersegera. Ada dua hukum tu. Satu, hukum taubah, diri taubat tu sendiri. Taubat daripada dosa ni apa hukum? Wajib. Satu. Stage yang kedua, naik kelas sikit. Segera pada taubat tu pula manakala buat dosa, buat salah, buat silap, derhaka maksiat pada Allah, segera pada taubat tu pula hukumnya wajib. Dua stage. Dua peringkat. Satu, hukum taubat. Nak cerita taubat daripada dosa tu hukum apa? Wajib. Tak bertaubat berdosa. Segera pada taubat tu pula. Dah hukum taubat tu wajib. Segera pada taubat, maka hukumnya wajib. Dua. Diri taubat hukum wajib. Segera pada taubat hukumnya wajib. Dengan maknanya seseorang itu dia buat salah, dia buat silap. Manakala buat salah, buat silap, buat maksiat, derhaka pada Allah Subhanahu wa taala, umpama berjudi, minum arak misalnya. Itu dosa maksiat, derhaka. Allah larang. Kerana benda dosa ni ialah benda yang Allah Ta'ala perintah suruh buat, tapi dia tak buat. Maksiat, derhaka, dosa. Benda Allah larang, lalu tu dia buat, derhaka, maksiat, dosa. Dua. Satunya nak dikatakan benda tu dosa, maksiat, derhaka, ialah pada tiap-tiap benda suruhan Allah, tapi dia tinggal, tak laksana perintah Allah wajib. Maksiat panggil. Yang kedua, benda ni Allah larang. Allah tegah dengan tegahan yang putus, dengan bahawa benda ni benda haram. Tiba-tiba pergi buat. Panggil maksiat derhaka. Langgar perintah Allah. Lalu tu dah dia tu buat benda-benda yang maksiat, yang dosa, umpamanya seperti berjudi, kita kata, minum arak, benda hak haram, benda hak Allah Ta'ala tegah larang, tiba-tiba dia buat benda tu, maksiat, derhaka pada Allah, dosa, berjudi, minum arak. Lalu tu di seseorang tadi diambil salah, dicatat dosa, kerana langgar perintah Allah. Berjudi, minum arak, dosa. Kemudian tersakut hukum di dia, dah langgar perintah Allah, berjudi tadi, wajib bertaubat dengan segera. Maka dicatat dah, seseorang tadi
dia berjudi, dicatat dosanya. Satu dosa. Kemudiannya tak taubat. Yang mana hukum taubat tu wajib bersegera. Tak taubat, melambatkan taubat, melengah-lengahkan taubat, maka dikira satu dosa yang lain pula. Maknanya ada dua cas. Cas yang pertama, maksiat tadi dia buat benda larangan Allah, satu dosa, dicatatnya. Kemudian lambat taubat, enggan taubat, tambah taubat, biar dulu nanti taubat. Dicatat pula dosa tidak taubat dengan segera. Dua cah situ, dua kesalahan di dia. Maka kesalahan yang kedua, iaitulah kesalahan lambat taubat, tak taubat dengan segera, yang merupakan satu kesalahan. Maka kesalahan ni di sisi ahli sunnah wal jamaah, dosa tersebut makin besar hari demi hari, saat demi saat, detik demi detik, makin besar. Selama dia tidak taubat kepada Allah daripada dosa berjudi tadi contohnya, minum arak contohnya, selama mana tak taubat, selama tu mula daripada dia buat maksiat minum arak umpamanya, tak taubat dengan segera, dosa tak taubat tu makin besar. Selama mana? Selama dia hingga dia taubat. Taubat daripada dosa judi, minum arak tadi, serta taubat juga daripada kesalahan lambat bertaubat pada Allah. Tu dua cah. Cuma bezanya cah yang kedua, kesalahan yang kedua ni makin besar. Lagi mana tak taubat, kalau duk hipo sampai ke mati, dosa lambat taubat hak daripada judi, makin besar, duk begitu besar. Sampai ke mati, Allah besarnya dosa hak dia lambat taubat. Tu baru cah hak taubat lambat daripada berjudi. Bahak lain-lain lagi, banyak lagi tu tak taubat tu. Kira. Tu dosa tu. Dosa tak bertaubat kepada Allah. Tu taubat ni satu kewajipan. Kewajipannya pula ialah dengan bersegera. Jadi taubat daripada dosa tu dengan bersegera pulaknya, rayahnya. Dan jika dosa kecil sekalipun wajib taubat dengan segera juga, walau dosa tu dosa kecil. Apatah lagi dosa tu dosa besar. Dosa kecil pun wajib taubat kepada Allah. Wajib taubat. Dosa besar apatah lagi, dosa kecil pun wajib taubat kepada Allah. Cuma ada khilaf lah. Bab dosa kecil ni, setengah kata dosa kecil ini terampun dengan kita buat ibadah. Buat ibadah maka terampunlah. Umpamanya Nabi SAW sabda, Jumaat ni hingga Jumaat akan datang, maka benda tu kafarah, benda tu penghapus di celah-celahnya dosa-dosa kita. Ramadan hingga Ramadan, kata Nabi SAW, maka di antara Ramadan ni dengan Ramadan akan datang tu penghapus dosa. Sekira tidak melakukan dosa-dosa besar, selama mana tidak melakukan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil ak buat di tengah-tengah tu, Jumaat akan datang, Ramadan ni dengan Ramadan akan datang, celah-celah tu penghapus, selama mana tak buat dosa-dosa besar. Amadlah ibadat-ibadat yang lain lagi. Ambil wuduk misalnya, maka menggugurkan dosa-dosa kita. Ambil wuduk di muka, gugur dosa muka. Hak ada di muka ni, lihat benda-benda haram umpamanya, hak dosa kecil misal.
Hak maksiat dibuat dengan tangan, dengan kaki, dengan berjalannya hak daripada bahagian maksiat-maksiat dosa kecil, maka terampun dengan melakukan ibadat-ibadat sunat yang tertentu umpamanya. Itu kata setengah. Tapi kata setengah lagi dah. Dosa kecil sekalipun wajib taubat dengan segera. Tak taubat tak terampun. Kena taubat. Tu setengah pandangan. Ni hak di dalam kitab kita ni, maknanya dosa kecil sekalipun wajib bertaubah kepada Allah. Hukum wajib taubat ni. Taubat tu pula hukum wajib dengan bersegera walau dosa kecil sekalipun. Wajib taubat. Lalu tu nak dikatakan taubat ni macam mana? Dah taubat tu ialah satu ibadah. Lalu tu dah ibadah tentu ada rukun dan syarat-syarat dia baru nama taubah. Adapun kita walau zikir 1000 kali, adakah nama tu taubah? Zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun solat sunat taubat bangun malamnya. Bangun malam pukul 2, pukul 3 pagi sebelum subuh, misalnya pukul 4 bangun. Bangun sembahyang tu, sembahyang ni tahajud. Apa lagi? Witirnya. Sebelum witir solat sunat taubat lagi. Taubat dah aku kepada Allah gitu. Ada. Tu bukan taubah. Hak tu sunat. Nama lagi sembahyang sunat taubat. Taubat wajib. Sembahyang sunat taubat nama lagi solat sunat. Ada solat sunat sunat. Cuma panggil solat sunat taubat. Zikir sunat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cuma nama zikir taubat. Zikir kita mohon keampunan kepada Allah. Sunat. Mohon merayu pada Allah, apa dosa aku, apa dosa aku. Tapi adakah tu nama taubat? Hak dikatakan dalam kitab kita ni wajib taubat daripada dosa. Tu kah nama taubat? Dah. Bukan tu nama taubat. Yang mana taubat ni kena cukup 3 rukun baru nama taubah. Tu baru nama taubah. Tak cukup 3 rukun tak nama taubat. Walau zikir dengan istighfar 1,000,000 kali sehari sekalipun, tak nama taubat lagi. Tak panggil taubat. Lalu tu apa rukun dia? Dalam kitab kita ada no, tepi-tepi tu. Angka 2 kecil, tepi sebelah kiri. Tengok sebelah kiri angka 2 kecil tu. Qauluhu taubah daripada dosa. Ni nak mengaji taubat ni. Banyaklah dosa kitanya, dosa banyak. Maka wajib kita taubat. Kalau orang yang tak berasa dia buat dosa, camlah tu alamat hati dia telah banyak dengan kehitaman. Sebab tu jadi tak cam. Tak ada buat salah kawan. Pakai baju sebabnya hati kita tu gelap. Baju kawan tak kotor, tak cemar pun. Pakai baju hitam. Nak nampak kotoran macam mana? Air kopi bertambung pada hanya. Lekat di lengan baju tadi, tak nampak pakai baju hitam. Kalau pakai baju putih, ni nak mari tadi minum air kopi, kena dah lengan sikit. Baju putih nampak lah kotoran-kotorannya. Tapi bukan najis ni. Bukan najis. Maknanya air kopi. Minum air kopi tadi, kena sikit kena. Kerana baju putih nampak selalu benda cemar. Tapi kalaulah pakai baju hitam, mercik kotoran, mercik air kau misalnya, tak nampak kita, tak nampak. Begitu mereka yang maknanya tak berasa dia buat salah, lalu tak taubat pada Allah kerana tak rasa salah. Dahsyat betul. Padahal ada buat salah, cuma tak terasa.
Sebab apa? Hati ni penuh dah dengan maksiat, daki-daki hitam legam dah hati dia. Lalu tu masuk titik hitam lagi maksiat, tak nampak dah. Kerana hati gelap dah. Tapi kita kalau hati tu bersih, hati tu cuci, putih, bila mari saja titik-titik hitam daki maksiat, rasa salah selalu dengan Allah. Terus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib taubat. Jadi nak dikatakan taubat ni katanya bermula taubah itu. Bermula taubah itu, nak dikatakan taubat ni daripada segala dosa ni, hak hukumnya wajib itu perhimpunan 3 rukun. Kena ada 3 rukun, kena berhimpun 3 rukun baru nama taubat. Kena berhimpun. Sebagaimana sembahyanglah 13 rukun. Tak cukup 13, tak terhimpun 13, salah satunya cacat, maka tak nama ibadat sembahyang, tak sah ibadat sembahyang kita. Maka begitulah ibadat taubah, 3 rukunnya. Mana 3 rukun? Yang pertama, tercabut daripada maksiat yang ada di dalam mengerjakan maksiat. Rukun yang pertama, cabut daripada maksiat. Al-iqla', maknanya kita tinggal maksiat hak kita buat, merujuk kepada zamanul madi, rujuk kepada zamanul hal, rujuk kepada hak masa sekarang ni. Maknanya di masa sekarang berjudi, jangan berjudi. Kalau ni sekarang ni tak sembahyang, kena sembahyang. Sekarang ni bulan Ramadan tak puasa, kalau nak nama taubat kena puasa. Atau di zaman sekarang, hak ni sekarang hak kita duduk ni, tinggal maksiat tersebut. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua nak dikatakan taubat ialah menyesal atas mengerja maksiat. Kena menyesal. Menyesal ni ialah sifat hati. Menyesal ni ialah kita berasa insaf, berasa sayu dalam hati, rasa takutnya, bimbangnya dengan azab Allah, rasa khawatirnya dengan apa maksiat hak kita buat lepas-lepahan. Hak kita jatuh maksiat tadi rasa sudah dah lah. Itu panggil nyesal. Maka terkadangnya orang yang ada penyesalan, terkadangnya penyesalan dia tadi itu terzahir di anggota badannya hingga menitis air mata. Ni nyesal ni. Ibarat daripada kata menyesal. Bukan syarat mengalir air mata, tapi hak tu ada kelebihan lain lah. Mengalir air mata tu nyesalnya. Tapi nak ceritanya, hati kita tu nyesal. Nyesal atas buat maksiat hak terdahulu kita ada berjatuh maksiat, Allah nyesalnya, rasa insaf. Itu rukun yang kedua. An-nadam, menyesal. Itu sifat hati. Menyesal ni kerana Allah. Itu kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau menyesal bukan kerana Allah, menyesal kerana ditimpa bala, menyesal kerana ada kemalangan, menyesal sebab diuji, berjudi jatuh muflih misalnya, gi satu-satu tempat, misalnya tempat maksiat, accident, tak gi dah, nanti tak gi dah, nyesal. Nyesal sebab kena bala, nyesal sebab habis pitih. Hak ni nyesal ni bukan kerana Allah. Ini tak nama taubat. Tak masuk dalam kata rukun yang kedua. Rukun yang kedua, nyesal insaf kerana Allah. Nyesal kerana Allah. Itu rukun yang kedua.
Dan inilah hak rukun yang kedua, menyesal kerana Allah ni daripada mengerjakan maksiat tadi, ialah sebesar-besar segala rukun taubat. Inilah hak sebesar-besar daripada rukun taubat yang ada 3. Rukun taubat ada 3. Hak nombor 2 inilah hak sebesar-besar rukun taubah yang Nabi SAW sabda, at-taubatun nadamah. Taubat tu ialah nyesal. Nabi pakai kata taubat tu ialah nyesal. Adakah menyesal itu sahaja rukun taubat? Dah ada lagi 2 lagi. Tapi dikatakan taubat tu menyesal. Kerana menyesal ni ialah yang sebesar-besar sekali. Hak sebesar-besar daripada rukun ialah taubah. Itu 2. Apa ni menyesal? Itu 2 rukun taubat. Yang pertama, tinggal maksiat tersebut. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, azam atas ketiadaan kembali kepada maksiat itu. Putuh di hati kita, azam di hati kita, cita di dalam hati kita, tak kembali dah, takkan ulangi lagi maksiat yang tersebut. Hak kita taubat tadi. Tu 3 rukun. Cita dalam hati, azam dalam hati, putus dalam hati, benar-benar putus dalam hati, akan datang aku tak ulang dah. Hak ni Allah lah tahu. Kita dengan Allah lah. Tak jadi kalau mulut saja cakap, aku tak mau buat dah, hak ni aku taubat dah, taubat lah dia kata. Dah. Tapi mulut je, hati duk nak. Tak jadi. Rukun taubat yang ketiga, azam. Hak ni azam betul-betul. Cita hati betul-betul. Kita mutuh di hati kita, pacok di hati kita, gak kuat, ikat kemah, dak ada hak maksiat aku nak buat ni. Hak aku taubat ni, dak ada pada masa akan datang. Aku tak buat dah. Tu hati kita. Maknanya cita dengan putuh, dengan kejak, takkan ulangi lagi maksiat yang kita taubah. Kalau kata judilah. Kalau kata minum arak lah masa akan datang, takkan ulangi lagi. Bukan sekadar kata di mulut, tapi hati. Maka hati ni Allah lah yang tahu. Allah lah yang tahu. Tapi kalau mulut saja cakap, hati tak begitu, maka tak dinama taubat. Itu 3 rukun. Lekat 3 ni nama taubat lah. Nama taubat ini jika dosa bergantung dengan Allah semata-mata. Tambah satu lagi, dan jika adalah maksiat itu bergantung dengan manusia, misalnya seperti mencuri. Ini bergantung dengan manusia pula. Misal mencuri dan zina dengan isteri orang, itu berkait dengan manusia lah tu. Bedah bini orang misalnya, anak dara orang misalnya. Apa lagi dosa maksiat hak umpama maknanya bergantung dengan manusia, fitnah. Apa lagi, mengupak orang alim misalnya, tu dosa besar. Apa lagi, banyak hak berkait dengan manusia. Curi harta, dia sebut dah. Jadi hak jenis-jenis maksiat dengan Allah, bukan kita dah haka pada si dia, dah haka pada Allah. Tapi benda tu kait dengan manusia, bergantung dengan manusia. Maka ditambahkan, maka bagi taubatnya, taubat yang bergantung dengan manusia ni, rukun yang keempat, tambah satu lagi rukun. Mana? Iaitu mengembalikan zalamah, mengembalikan benda hak kita zalimi tu kepada empunya Tuhan tadi. Satu, atau meminta lepas daripadanya, daripada orang hak kita menzalimi tadi. Jadi rukun yang keempat, kalau nisbah harta, wajib kita kembali balik kepada dia. Kena weekly. Kalau ada lagi, kalau tak ada dah, ganti dengan nilai tersebut. Tak mampu juga, minta lepas.
ataupun minta halal. Ini rukun taubat yang keempat. Ataupun kalau kita terus kepada minta halal pun tak apa. Misalnya kita curi barang dia, taubat, menyesal, tak curi dah. Azam di hati, masa akan datang memang putus hati kita tak kecuri lagi. Rukun yang keempat, gi minta halal dengan dia. Gi minta halal, minta lepas dengan dia. Hari tu aku ada curi barangmu, minta maaf lah, minta maaf. Tak uak dah. Nyesalah kita dah. Tapi syaratnya yang keempat, bila benda ni berkait dengan manusia, kena gi minta maaf. Kalau kata dia suruh ganti, wajib kena ganti. Begitu. Ini hak berkait dengan manusia. Kalau kata mengupak ada fitnah dia, wajib gi minta maaf. Aku ada mengupakmu, aku ada makimu, aku ada fitnahmu, aku ada kata huduh padamu dan lain-lain. Wajib kena minta maaf. Sebab ia bergantung dengan manusia. Tak selagi mana tak minta maaf, tak nama taubat, tak terlucuk dosa tersebut daripada kita, akhirat kena cara. Kena cara. Tadi di padang mahsyar tadi tu. Wal iyazubillah. Ini ramah ni daripada umat Nabi Adam hingga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua duk berepo, duk tengok habis papa amal kita. Dia ni buat jahat atas dunia ni. Malu. Itu satu seksa dah malu tadi. Apa tu akhirat pula kena seret pergi ke neraka dan sebagainya. Allah. Tu seksa belaka tu. Jadi benda hak bergantung dengan manusia, payah kita nak taubah. Payah. Sebab tu jangan sesekali, maknanya hak dengan Allah pun kita tak buat, hak dengan manusia pun kita tak buat. Cuma nak ceritanya hak bergantung dengan manusia ni, nak taubat dia payah. Selagi mana dia tak halal, selagi itulah kita tak ada salah dengan dia tadi. Ada dosa dengan dia, dicatat lagi. Gitu. Jadi manakala cukup tak habis lagi, atau minta lepas daripadanya, tu dengan tafsil, yakni dengan satu-satu kena minta maaf, tu royak satu-satu, cakap satu-satu lah. Aku begian, tu kena cakap satu-satu. Ini pada mazhab kita Imam Syafi'i dan mazhab Maliki. Ada pun pandangan mazhab Maliki memadai meminta lepas tadi tu dengan ijma. Dengan ijma maksudnya dengan secara umum. Seperti kita minta maaf di hari raya tu lah. Misalnya di nama dia Dolah. Minta maaf lah. Minta maaf lah, salah silap, ada kata-kata gana-gana. Ni pandangan mazhab Maliki. Dia berkata, tak ada apa-apalah, balalah, tak ada apa-apa lah, kosong-kosong lagi. Lepas. Ni pandangan mazhab Maliki. Sutut boleh guna hak ni. Tahu dah, yang ni backing ni. Balalah. Ni guna hak ni. Guna pandangan mazhab Maliki. Tapi bukan nak buka ruang, nak suruh tak apalah, buat salah hak dengan manusia, ada jalan lagi. Bukan. Cuma kalau jatuh juga ada jalan dia, hak lebih mudah sikit, pandangan mazhab Maliki. Begitu. Pandangan mazhab kita Syafi'i kena bagi tahu satu-satu. Ni kita mengaji pan ni mari raya, pan ni ada orang mari raya minta maaf dengan kita, cakap selalu, ada buat salah ke apa dengan aku? Minta maaf ni ada buat salah ke apa dengan aku ni? Tak maaf. Dia nak guna pandangan mazhab Maliki, nak kahwin tak mengaji, dia kata. Mengaji dah, surah Haji Ismail tu. Contohnya. Tapi kalau kita memaafkan orang ni, Allah akan memaafkan kita di akhirat. Kita mudah dengan orang, Allah mudah kita di akhirat. Kau rasa kita ni ada salah, tak ada salah dengan Allah? Banyak. Mudah kesalahan orang ni. Orang buat salah dengan kita, maaf. Allah insya-Allah maaf kita di akhirat kelak. Tu dia dalam bab taubah. Habis itu. Baik. Lalu tu
Manakala kita melakukan taubah dengan cukup rukun-rukun dia, syarat dianya ada dua. Dalam kitab kita tak ada kata syarat ni. Syarat taubat ialah jangan sampai nyawa di batang halkum. Satu. Ini hak spesifik. Maknanya di tiap-tiap individu pintu taubah terbuka selama mana? Selama mana maknanya nyawa tidak sampai di batang halkum. Kalau taubat nyawa lepas dah batang halkum, cukup dah 3 rukun tadi, tapi lepas dah batang halkum, tak terima taubat tadi. Satu. Ataupun di orang hak hidup di zaman akhir zaman nanti, lalu tu mataharinya terbit dah sebelah barat, tak jadi dah taubat ketika tu. Sebelum daripada tu pintu taubat terbuka. Tapi bukan nak suruh taubat ketika tu. Cakap dah tadi taubat hukum wajib, wajib tu pula bersegera. Tapi pintu taubat terbuka sehingga mana matahari naik sebelah barat, tutuplah. Ataupun kalau di tiap-tiap individu, selagi mana nyawa tak sampai di batang halkum, selagi itulah taubatlah kepada Allah, pintu senantiasa terbuka. Maka bila cukup rukun syarat tadi, syarat pun cukup, rukun pun cukup, maka Allah Ta'ala terima taubat kita tadi. Tapi kena cukup lah syarat dia, rukun hak 3 tadi. Kalau bergantung dengan manusia, maknanya kena minta maaf, cukup. Allah Ta'ala terima taubat tersebut mengikut janjian Allah. Allah terima. Maka dah terima, seperti kita tidak berdosa. Nabi SAW bersabda, orang yang bertaubat daripada dosa seperti dia tidak berdosa. Siapa? Orang hak benar-benar taubat tadi, Allah terima taubat dia. Ini taubat pada Allah. Itu satu ibadah. Cuma ada satu lagi. Jika bergantung kesalahan dengan Allah dan dianya pula ialah dalam rupa bentuk meninggalkan kefarduan, tambah satu rukun lagi. Apa dia? Iaitulah kena qada. Kalau dulu tak sembahyang, ini bergantung dosa maksiat dengan Allah, tapi bergantung dengan kefarduan. Tak cukup 3 tadi, menyesal, tinggal dah azam di hati takkan ulangi lagi, tak cukup, kena qada kalau sembahyang. Kalau puasa, wajib puasa balik hak qada tu, hak lepas-lepas berapa hari misalnya. Kalau dulu tak zakat, sekarang kena qada hak zakat tu, hak mana kita tak keluar, atau kena qada. Tiap-tiap benda yang berkait tinggal kefarduan, tak memada 3 rukun sahaja, tambah satu lagi qada. Itu tak ada dalam kitab tu. Itu kena rujuk di kitab-kitab yang lain, umpamanya kitab penawar bagi hati. Habis itu. Lalu tu dah kita cukup dah taubat kepada Allah, rukun-rukun taubat tadi cukup dah. Maknanya tiba-tiba jatuh pula maksiat kita. Hak kita taubat dah, azam dah di hati, cukup dah 3 rukun tadi. Hak bergantung dengan Allah misalnya, cukup dah 3 rukun. Menyesal, azam di hati tak ulangi, tinggal dah maksiat, tiba-tibanya jadi pula maksiat kita taubat tadi. Macam mana weh? Dan tiada jadi binasa taubatnya taubat seorang dengan kembali mengerjakan dosa, yakni dosa yang lain tadi, buat pula dosa tu, tak jadi rosak taubat tu. Lalu tu nak buat macam mana? Hanya wajib taubat yang baru pula. Bagi demikian dosa itu, dosa yang kita kembali mengerjakan balik tadi. Kena taubat balik lah daripada dosa hak kita buat tadi. Habis itu. Habis sikit lagi. 3 baris lagi. Bolehkah lewat sikit? Pukul berapa dah? 8.30. Betul, 8.30. 8.30. Sikit lagi nah. Baik.
Dan mereka yang mati belum taubat. Nak cara bab taubat dulu. Dan mereka yang mati belum taubat daripada dosa. Misalnya orang ni tak taubat pada Allah. Tak taubat mati, meninggal dunia. Nak buat adakah sahih orang ni ditentukan dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala? Kerana dosa ni biku dosa ni. Penuh dosa. Tiba-tiba tak taubat, wajib taubat. Segera pada taubat tu wajib pula. Tak taubat, mati. Nak buat macam mana? Maknanya adakah dia ni akan diazab? Sahih akan diazab orang ni? Ni timbul persoalan. Lalu tu kata pengarang, dan mereka yang mati belum taubat daripada dosanya. Jawabnya tiada dijazamkan. Tiada dijazamkan, yakni tak dihukum putus. Tak putus dengan hukum, pada hukum dengan diazabkan dia. Kan mereka yang mati belum taubat. Dalam keadaan mati dia tu tak taubat pada Allah, adakah dia ni akan diazab secara putus? Memang akan diazab orang ni kerana dosanya banyak, tak taubat pada Allah. Adakah dia ni sahih akan diazab? Ada. Tak dijazamkan, tak dihukum putus dengan diazab. Sebab apa? Kerana harus, yakni dan kerana harus bahawa mengampuni oleh Allah Ta'ala baginya, bagi mereka yang mati belum taubat. Kerana pandang pada dalil yang lain, Allah Ta'ala firman, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala firman, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sesekali akan mengampunkan dosa syirik kepada dia. Dosa syirik aku tak maaf. Gitu. Adapun lain daripada tu, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan aku akan ampun dosa-dosa hak lain daripada tu, liman yasha, bagi mereka hak aku kehendak. Siapa-siapa hak aku kehendak, aku maaf. Asalkan bukan dosa yang bersabit dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan beriman saja, dosa sebanyak mana pun aku apung. Tapi bagi hak aku kandak, liman yasha, bagi hak aku kandak. Lalu tu adakah kita ni biarlah, tak payah taubatlah, Allah ampun, adakah kita masuk dalam liman yasha? Situ pula persoalan dia. Adakah kita masuk dalam kata man tadi? Sesiapa hak dikehendaki, adakah kita masuk dalam tu? Kalau masuk, alhamdulillah. Kalau tak masuk, waliyazubillah. Tu tak cerak juga situ. Tak pasti adakah kita masuk dalam man ataupun tidak. Adakah kita masuk di dalam sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak nak ampun ataupun tidak. Takut-takut masuk dalam tu. Duk rasa-rasa bimbang juga. Cuma nak dikatakan orang yang mati tak taubat, adakah sahih dia akan diazab? Belum tentu lagi. Belum tentu lagi, kerana ada ayat yang lain Allah Ta'ala cerita, asal ada iman tak kufur, siapa aku kehendak aku maaf. Gitu. Adakah dia tu memang akan diazab? Tak. Mudah-mudahan maknanya harap-harap masuk dalam golongan hak man yasha tadi. Tapi jangan duk tunggu hak tu. Wajib taubat. Bagi tahu dah tadi, hukum siap-siap dah. Wajib hukumnya bertaubat, segera pada taubat tu wajib. Tapi takdirnya orang ni tak taubat. Dalam keadaan hidup tak taubat, tiba-tiba mati. Kita tahu dia ni buat maksiat banyak, buat dosa besar banyak, nyata maksiat dia misalnya. Adakah dia akan diazab? Tak. Harus maknanya
Allah ampuni kerana pandang pada dalil-dalil yang lain. Melainkan dosa kupu. Ada pun dosa kupu, maka tiada mengampuni oleh Allah Ta'ala daripada dosa kupu sekali-kali. Allah tak ampun tu sekali-kali. Kata tak ampun apabila mati seorang atasnya atas kufur lah. Kalau dia kufur tiba-tiba sebelum dia mati, maknanya berhenti daripada kufur dengan bahawa beriman pada Allah, mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dosa kufur sebelum ni habis terampun. Atau Allah janji dah. Dosa mukatalah ya Rasulullah kepada mereka puak-puak yang kufur pada Allah, bila dia berhenti daripada kufur, hak lepas-lepas semua aku maaf habis. Hak dalam kufur dia buat maksiat berapa rima semua sekali, aku maaf habis. Ini tawaran daripada Allah. Tapi kalau mati dalam kufur, hak ni tak maaf. Walaupun hak Islam atas dunia, tiba-tiba mati atas agama kufur, Allah tak maaf ni. Tak ada jalan. Dan orang ni, orang tak beriman, tak ada jalan Allah Ta'ala nak ampuni. Tapi kalau orang ni asal beriman saja, walau banyak buat dosa besar sekalipun, asal ada iman dalam hati dia, ada harap lagi Allah ampun dosa-dosa tersebut. Ada harapan Allah Ta'ala nak ampun. Itu maksud dia. Baik. Dan pada Imam Asy'ari, ni apa ni? Maknanya sungguh pun Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa. Maknanya tadi hak selain daripada kufur tu. Dan pada Imam Asy'ari, tak dapat tidak, yakni mesti daripada diazabkan setengah mereka, yakni sebahagian mereka yang mengerjakan dosa besar. Kata Imam Asy'ari, sungguh pun maknanya orang hak mati dalam tak taubat tadi tu, bila dia mati dalam tak taubat, adakah akan diazab secara jazam? Pasti dia akan diazab. Ada juga tak dijazamkan dia ni akan diazab, kerana ada janjian Allah Ta'ala. Maknanya Allah akan ampun selagi mana dia tak kufur. Selagi mana orang tu ada iman dalam hati, Allah akan ampun bagi mereka yang kehendak. Lalu tu dosa dia tadi tu banyak. Ramai hak melakukan maksiat, maknanya orang ni berzina umpamanya. Berjudi dalam kelompok yang banyak misalnya. Ramai kan hamba Allah Ta'ala. Lalu tu kata Imam Asy'ari, tak dapat tidak, yakni mesti daripada diazabkan setengah mereka yang mengerjakan dosa besar. Kata mesti diazab ni rayahnya, dan jika satu orang daripada tiap-tiap bagai sekalipun, daripada tiap-tiap bagaian daripada dosa sekalipun, kata Imam Asy'ari, misalnya hak berjudi, ramai kelompok ni set berjudi ni belakang ni, berjudi belakang, ni berzina, puak-puak berzina belakang misalnya, derhaka pada Allah. Jadi di akhirat kelak, kata Imam Asy'ari, tak dapat tidak, ni hak ramai-ramai puak-puak berjudi ni misalnya, jadi akan ada walau seorang yang akan diazab. Akan ada. Tidak akan terampun semua sekali. Kerana apa? Kerana mengikut janjian orang yang berjudi akan diazab. Orang yang berzina akan diazab. Orang yang buat kesalahan ini akan diazab. Orang yang buat kesalahan itu akan diazab. Maka janjiannya ada. Jadi kata Imam Asy'ari, akan ada daripada golongan-golongan hak maksiat tertentu, hak jenis-jenis lain ni, walau seorang akan diazab, mesti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tak diazab, menyalahi janji. Innallaha la yakhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak mengkiri janji. Kerana Allah janji dah, orang yang buat maksiat, misal berjudi, akan diazab, akhirat akan diseksa.
Orang yang tak semayang, begian azabnya. Maka oleh kerana ada janjian tersebut, kata Imam Hasan Al-Ash'ari, lalu tu pasti akan adalah yang akan diazab. Walau seorang sekalipun. Hak lain Allah Ta'ala nak ampun tak apalah. Kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Tapi mesti akan ada yang diazab. Ini pandang kepada dalil tersebut. Innallaha la yaghfiru dalilnya innallaha la yakhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan ampuni, Allah Ta'ala tidak akan menyalahi akan janjiannya. Ini di sisi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Habis itu. Ada pandangan Imam Maturidi, dia kata harus juga Allah Ta'ala nak ampun ke semua sekali tadi. Hak seks berzina ni contohnya di padang mahsyar, Allah ampun habis. Ni puak-puak mana ni? Puak-puak judi, Allah ampun habis. Imam Maturidi kata harus. Kerana apa? Kerana benda ni tidaklah mungkiri janji. Nisbah kepada benda hak, benda orang buat salah dimaaf. Benda bukan kekurangan di Allah, tapi benda yang, bahkan benda tu benda yang bersifat dengan sifat yang lebih baik lagi. Kata Imam Maturidi, misalnya seorang anak kita janji dengan dia, awang anak, kalau anak buat ni ayah rotan, kalau anak buat ni ayah nak beri hadiah. Tiba-tiba anak kita buat baik, kita pun malah beri hadiah. Ini baru kekurangan. Tapi anak kita buat salah, kita janji nak rotan, tiba-tiba kita buat senyap. Adakah kekurangan di kita? Tak kekurangan lah. Ini kata Imam Maturidi. Tapi Imam Abu Hasan Ash'ari tadi kata sebagaimana kitab kita tadi. Dalam golongan mesti akan ada yang diazab oleh Allah. Kalau kata kelompok berjudi, akan ada hak diazab oleh Allah walau seorang sekalipun, kerana mengikut janjian Allah akan azab hak buat ni, ada azab dia, ada azab dia. Kalau tak azab kan, maknanya Allah mungkiri janji. Ini kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Wallahu a'lam. Dan wajib memeliharakan hati. Jazakumullahu khairan jazaa.